Okey, Assalamualaikum. Hari 18 hari bulan 6, 2020. Tajuk persembahan serentak ni yang kelima, kira rakaman yang kelima lah. Dan kita akan buat yang linear dan non-linear. Semalam kita dah bincang dah soalan yang orang kata direct. Maksudnya dia bagi dua persamaan, kamu cari penyelesaian dia. Okey. Dia bagi dua persamaan. Satu yang linear, satu lagi non-linear. Okey, kemudian cari penyelesaian. Alright. Hari ni kita nak bincang terbalik. Dia akan bagi penyelesaian. Lepas tu kita adalah nak kena buat pada persamaan ini untuk nak dapatkan ada pun boleh ubah. Okay. So kita insyaAllah kita bincang tu dua soalan. Soalan pertama kita akan bincang yang ni, yang cikgu ambil daripada buku KBSM. Lepas tu kita akan bincang yang buku KSSM kamu ni, soalan muka surat 86 nombor 4. Okey, nombor 4. Okey. Sebab yang ni mudah sikit. Yang tu macam dia nampak banyak lah. Okey. Alright, so cuba tengok ni dia kata apa. Dia kata dia diberikan ini. Maksudnya dia dah bagi satu jawapan. Macam kan kita selalu dapat X1, Y1 dengan X2, Y2, betul? Okay. So dalam kes ni dia dah bagi contohnya mungkin X1 dengan Y1. Dia dah bagi tu. Dia bagi salah satu jawapan tu. Okay, so and then lepas tu dia cari pula nilai K dan P. Bukan nilai X dengan Y tu, tapi ada huruf lain. Dan actually huruf lain ni it could be the pekali of the pemboleh ubah. You know what I mean? Maksud cikgu macam ni. Pekali ni yang macam ni. Ni kan pekali kan. 4 ni pekali. X ni pemboleh ubah. Faham tak? Okay. Alright. So senang je nak buat ni. Okay. So negatif 1, 2, K. And then persamaan yang dibagi ialah X squared plus PY minus 29 equals 4 equals PX tolak XY. Okay. Sebelum cikgu tunjuk cara dia, kita cuba orang kata fahamkan benda ni dari segi gambar lah. Apa benda ni? Okay. Yang ini ni, katalah cikgu lukis graf ni kan. So let's say, kita tahu soalan ni satu tu mesti macam non-linear. Okay, satu lagi tu linear. Macam tu lah. Cikgu just orang kata anggapkan lah. Okay, so yang ini ni, okay, is here. One of the titik. So this is ini XY kan. Alright. XY. Jadi this one ni, yang inilah. Ini satu. Faham tak? Yang ini 2K. So kira macam ini like X1, ini Y1. Tu maksud dia. Okay. Okay, lepas tu kalau you tengok yang ni, dia tak tulis dalam bentuk biasa yang linear dengan non-linear. Dan video cikgu yang siri 4 tu juga dah explain macam mana nak cari. Right, so this case kita ambil, kalau boleh kita ambil yang ni. Yang ni. Pasangan linear lah. So kita ada PX tolak XY sama dengan 4. Kan? Jadi bila kita ambil ini kita mudah lah sebab ni nombor kan, betul tak? Okay, lepas tu kita tak boleh terus anggap bahawa ini linear.
Kan? Tak boleh. Kita tak boleh angkat lagi. Alright? Cuma kita orang kata apa, ambil dulu yang ini. Sebab kita nampak macam dia tak susah. Lepas tu the next one cikgu ambil yang ni pula. Jadi. Yang ni. Macam tu. Sebelum ni, yang tadi tu cikgu kata cikgu ambil yang ni. Macam tu. Okay. Boleh tak nak ambil yang ni dengan ni? Boleh. No problem. Okay. No problem. Okay. Atau cikgu tulis the next one is X kuasa 2 tambah PY tolak 29 sama dengan 4. Okay. Now, soalan kan minta cari P dengan K dengan P kan? K dengan P. Maknanya sini ada K, nampak? Sorry. K sini ada. Lepas tu ada lagi P kat sini. So yang ni kita tahu kan ni mesti kalau dah macam PX ni maknanya P ni perkali lah. Right. Okay. Okay, so what is our next thing kita nak kena buat? Kita tak boleh terus nak macam jadi subjek semua, tak boleh. Okay, what we do is kita ambil ni jawapan ni jawapan kan. Kita masuk kat sini. Sebab ingat tak tadi masa cikgu tunjuk kat kamu, bila kita nak tahu jawapan kita ni betul ke tak betul, kita ambil nilai Y dengan X ni masuk dalam persamaan kan. So that's what we are doing now. Macam ni tengok dia nombor, so nampak macam sedap sikit tengok mata mandang kan. Tapi yang ni ni dia tak nombor. Yang ni nombor, tadi bukan nombor. Tapi ingat, ini ialah apa? Nampak cikgu tulis ni kan. So ini X, ini Y, nampak? So wherever you see the X, untuk yang ni, you see the X kan. So gantilah X tu dengan -1. So -1 darab P is negative P. X ni dah 1 kan, darab P, so negative P. Nampak? Okay, tolak. X berapa? -1. Right. So negative 1 darab dengan Y. Y kita 2K, nampak? X ni -1. Y ni 2K. Macam tu, nampak tak? Ganti, kita ganti. Okay, so negatif jadi positif. Kan? So 1 darab 2K, so 2K. Perasan tak? Daripada persamaan yang ada XY, dia dah tak ada dah XY. Jadi P dengan K dah. Jadi memang cantik lah sebab soalan pun minta minta cari nilai K dan P kan. Jadi maknanya kita kena dapatkan persamaan yang ada kaitan dengan P dengan K lah. Itu dia punya cerita dia. Alright, okay, ini pula X. X squared. X kita tahu is lain 1. Right. So, ni lain 1 kuasa 2, 1 lah. 1 lah. Plus P. Okay, P memang P lah. Okay, dan Y kita ialah 2K. So, dia akan jadi 2K lepas tu P lah. Betul tak? Aduh, sama gila. Okay, tolak 29, 4 bawa sini. So, jadi tolak 3, betul? Sama kosong. Okay. So, yang ni pun XY dah hilang dah. Jadi kita dapat pula persamaan baru yang melibatkan P dengan K saja. So here you boleh nampak kan, adakah ini linear atau non linear? Tolong jawab. Somebody tolong jawab. Yang atas ni adakah linear atau non linear? Okay, linear. Right. Yes, Amal. Sorry. Kamu kata kamu tak nampak persamaan. Persamaan mana tu, Amal? Amal? Oh dah, okay. Alright.
So ini linear lah. So kalau linear dia akan jadi non-linear. Confirm nak tahu non-linear kita nampak dia ada apa bersama-sama kan. Boleh bayang duduk sama-sama. Kalau cikgu kahwin je. Okay. So dah dapat ni apa kita buat? Kita hanya perlu tukarkan linear kepada subjek lah. So kalau macam ni cikgu nak tanya kamu. Kamu nak jadikan apa yang subjek? P atau K? Tolong jawab. Bagus. P. Okay. Jadikan P. Yes. Bagus. Sebab apa? Dia punya penyebut dia. Penyebut lah. Perkali dia satu kan. So tak ada melibatkan pecahan lah. Okay. So dalam kes ni you nak buat macam mana? You nak alihkan P ke? You nak alihkan 2K ke kanan? Apa pandangan kamu? Alihkan P. Kenapa? Cubalah jawab sikit, jangan taib. Very good. Nak jadikan P ni positif. So kita bawa dia ke sini lah. Okay. So dia akan jadi. So ni subjek ya. Jadikan subjek. Okay. So kita ambil P bawa ke sini jadi positif kan. And 2K ni tolak sini sikit. And 4 bawa ke kiri sikit macam ni. Okay. Tak jadi masalah. Nak P sebelah kanan. Cikgu tak jadi masalah yang tu. Menggenjam je kedua aku ni. Okay, lepas tu kita buat apa? Masukkan P ni ke dalam non-linear. Alright. Okay, so kita ada 1 tolak 2. Okay, and then P kita ialah 2K tolak 4. Tolak 3 sama dengan kosong. Okay. And then expand 1 tolak 2 nak 4. Okay, 2 tolak tambah dengan 8K tolak 3 sama kosong. Macam ni. Apa yang nak buat? Macam mana? Jadi kan kosong kan? Okay. Dah boleh faktor ke? Ni kembang ke dah kembang? Darab semua dengan negatif. Okey, Amal kata darab semua negatif. Okey, Amal, kenapa you cadangkan darab semua negatif? Apa tujuan dia? Apa tujuan kamu nak darabkan dengan semua negatif? Why you decide nak darabkan semua negatif? Okay, good. Nak jadikan 4K konsulen ni positif. Jadi positif kan? Okay. Now, kamu nak darab semua boleh. Tapi kalau cikgu tak payah nak buat darab lah. Sebab kan nak darab kita lupa. So cikgu buat apa? Okay, tapi ini dengan ni kita settle dulu lah. So this is minus 32. Okay, so what I do is yang ni cikgu bawa ke kanan je. Ini buat kanan je. So dia akan jadi positif. Ini bawa ke kanan. So minus 8K. Ni bawa sini tadi. Minus 32 kan. So plus 32. Jadi lah. Sama lah sebenarnya kalau you darabkan negatif. Okay. Kalau negatif memang macam lah. So dia akan duduk belah kiri kan. Ni cikgu belah kanan. Sama je. Okay. Lepas tu. Kan cikgu kata kalau jadi kita jadikan ini A, B, C kan. Tapi ada satu yang just cikgu nak. Orang kata apa. Sebut dekat kamu. Okay. Untuk equal, untuk persamaan je kita boleh sort of like macam faktorkan dia. So cikgu boleh faktorkan 4 kan. Keluarkan situ. Okay, kuasa 2 tolak 2K tambah 8. Jadi kalau ini kamu tak nak guna formula, you boleh faktor macam tu lah. Dapat berapa kan? 4 kali 2. 4 kali 2. So K dengan K. 8 ni is 4 kali 2. Dia nak sebab minus. Kita ada jawapan minus. So sini kena minus. Ni cikgu buat shortcut ni. Okay. Cikgu tak buat yang macam ni. Cikgu tak guna yang apa. K macam tu. 42. Boleh lah kalau guna ni kan. Tapi sebab cikgu mudah, cikgu just go like that lah.
Ada tak siapa-siapa macam tak selesa yang cikgu tunjuk macam ni? Dia macam, cikgu laju ni cikgu. Ada tak? Sebab kalau ada, nanti besok cikgu akan macam buat lebih sikit latihan ni lah. Sebenarnya yang ini kita dah settle dah dekat bab 2. Bab 2 kan kita belajar kuadratik kan. Kita dah settle dah benda ni. Tapi kalau kata besok memang masih lagi tak ni, so kita cikgu boleh ulang-ulang sikit lah. But I'm still going to show the same example. Okay, so ni kita dapat K sama dengan 4 and K sama dengan yang ni negatif 2. Okay, kita shortcut dah ni. Cikgu tak tulis lah yang ni sama kosong, ni sama kosong, tak tulis macam tu. Okay, then boleh ke semua ni? Semua. Nak ini cikgu rasa macam ulang kaji bab 2 je. Okay, so jangan lupa P ya. Kita dah cari K, jangan lupa P. So P kita masuk balik dekat sama ni. Dan so kita dapat P sama dengan 2, K ialah 4 tolak 4. So 4 kali 8 tolak 4. Okay. Jadi P sama dengan 2. So dia negatif 2 tolak 4. So this one will be negatif 4, negatif 4. So negatif 8. Okay. And remember to write K1, K2, P1, P2. Okay. Now. So dah dapat jawapan lah. Dia minta tu kan. K dengan P. Now. For the sake of orang kata apa, biasanya soalan stop kat situ. Tapi I want you to notice, perasan that yang kita dapat ni, dia bukan XY tau. It's not the original XY ni. Tahu tak? Yang kita dapat ni sebenarnya ialah yang titik ni. Titik ni. Kod. Kan titik ni. Okay, so sebab nampak tak ni K ni, nilai K ni. Okay, tadi kita dapat K ni kan ada 2 kan? Nampak tak? 1, 4, 2. Nampak tak ni? So maknanya ni tu ni. So, tadi yang kita dapat X, Y tadi tu kan dikaitkan dengan yang 1 dengan 2K. Right? Allah. Jadi nilai K yang kita dapat ni. Okay, actually this is something extra cikgu bincang. Faham tak? Just in case dia kata, okay, plotkan penyelesaian tu. Faham tak? Dia suruh dah dapat nilai P dengan K tu, lepas tu dia suruh plot titik ni. Faham tak? Jadi maksudnya sekarang ni kita ambil lah K ni. Mula K kita ambil 4. Okay, 4. So kita ada 2 jawapan lah sebenarnya. Kalau K tu 4, so maknanya kita ada D1 dengan 8 lah. Faham tak? Kan? Okay, kalau K tu negatif 2, so kita ada jawapan negatif 4. Macam tu. Faham tak? Jadi kalau kita nak lakarkan graf, it will be 1 negatif 1, 8. Here, so jadi negatif 1, negatif 4. Sini. Jadi, mungkin dia, ini cikgu agak-agak je ke, sebab kita lukis secara kata apa, asal je kan. So dia macam ni lah. Sampai ada lah. Faham tak? Tu jawapan dia. Jadi, tadi yang cikgu lukis kat sini ni, dia patut kat sini lah. Kan, cikgu agak-agak je. Okay, so that is titik jawapan lah. Jawapan. Kalau tanya, okay, berikan atau menyatakan penyelesaian setelah mendapat nilai P dengan K. Okay, dia kata apakah dia 2 penyelesaian bagi persamaan di atas, kan, persoalan serentak di atas. So jawapan dia ni lah. Faham tak? Jawapan dia ni lah. Boleh? This is something extra je cikgu bincang, okay? Sebab you all punya level dah, orang kata level yang lebih high, lebih level yang
You don't just do the admax technically. Tak technical maksudnya macam cikgu ajar kamu buat, cikgu selalu cakap kan, ajar buat biskut ke, cikgu cuma beritahu je, okey, masuk ni, masuk ni, masuk ni, masuk ni. Tapi cikgu kena ajar dulu, okey, kita ambil gula dengan butter, kita pukul ni, tujuan dia ialah untuk memastikan bahawa biskut tu dia fluffy, you know. So, from there you boleh create your own biskut. Faham tak? Okey. Macam telur kan. Kalau kita pukul telur putih dengan kuning, dia lain dia jadi bentuk dia. Tapi kalau kita asingkan telur kuning, kita asingkan telur putih, bila kita pukul telur putih, dia punya konsep is pukul. Pukul yang nak masukkan angin, masukkan udara, so dia akan kembang. So dapatlah kita hasil macaron, macam tu. So you can create a lot of pavlova lah kan. You create your own. Ya Allah. Okay, so ini kalau dia tanya apakah dia dua penyelesaian tu. Okay. Lepas tu, dia tadi K kan, yang P ni apa have pula? P ni ialah yang ini. Dia kata tuliskan. Tuliskan persamaan yang terlibat. Nampak tak? So dekat sini, sebab sini ada P kan. Nampak? Ada P, ada P. Dia tak ada K pun. K tu untuk yang jawapan yang dua titik tu. Tapi yang P tu untuk persamaan ni. Jadi kalau ditanya tuliskan persamaan yang terlibat. So you just ambil lah P. Okay. So kita ada dua P kan. Ambil satu-satu dulu, ambil P ni. P ni 4. Okay. So ambil 4. Letak dekat sini 4. 4x tolak xy sama dengan 4. Maksudnya ni x squared plus, so P ni 4. 4y tolak 29 sama dengan 4. So dapat tak? Kita dapat dua persamaan, satu linear, satu non linear. Alright. Okay. Itu kalau P tu 4 lah. Kalau dah itu dapat, so you have another one lah. Dah itu dapat. Itu dapat x tolak xy sama dengan 4. X squared. Kita yang kita dapat kan, negatif 8. Y tolak 29 sama dengan 4. Jadi maksudnya macam ni tau. These two persamaan ni, dia akan beri jawapan yang ini. Yang ini. Okay, kalau you tengoklah dua ni. Ini nampak Y kan. Ni 4X, XY ni 4. Tak apalah. So, inilah maksud dia. Okay. Okay, boleh? So, kalau macam kamu nak tengok sekali lagi apa cikgu ajar ni, you just buka di YouTube yang cikgu akan upload tu. Alright. So, this is quite simple. Alright. Sebab persamaan dia kalau you tengok macam, you know, is like ada part sini, ada macam ni kan. So, now let's have a look at yang buku you all lah. Buku KFSN. Jadi nombor 4. Okey. Buku KSSN. Muka surat 86. Nombor 4. Diberi 5H. Sama lah cerita dia. Diberi 5H. Satu penyelesaian bagi masalah tak yang berikut. Okey. So kalau you parti sini, nampak tak yang ini? Ini. Yang buku KBSM tu dia simple sikit sebab dia ada nombor kan. Right not? Jadi kita macam senang sikit nak buat. So yang ini dia a little bit mencabar. So what I am going to do is cikgu rasa cikgu nak masukkan dulu siap-siap yang ni ke dalam ni. Cuba kita tengok kalau kita masuk tu macam ni dapat ada nombor ke tidak. Kod lah kalau boleh lah.
So X 5, Y H. So this is H. X tadi 5 tolak Y sama dengan X tadi 5 tambah Y berapa? Y ialah H. Tolak 1 sama dengan H. X is 5. So X squared is 25 pula 11 Y. Y is H. So 11 H kuasa 2. So apa pun kita nampak sini dah jadi. Oh Y. Saya lupa tukar Y. H. So semuanya dah jadi H. Okay. Cikgu expand ni dulu supaya nak tengok. H tolak H square. Yang ni 5 tak 4. 4 tambah H sama dengan 25 H tolak 11 H kuasa 2. Okay. So there is no choice. Kita tak ada yang nombor. Jadi cikgu rasa apa pun kita ambil yang ni Okay, S semua nombor kesamaan. Pasal ambil yang ni pula. And tengok kita dapat hasilkan tak linear dengan non-linear. Okay. Dapat tak? Tak pernah try lah. So 5H tolak H squared. 4 tambah H. Okay, kita buat itu dulu. Bawa semua sini. So, bawa sini lah sebab di minus kan. So, kita ada kosong sama dengan H squared. Ini dapat dah. Bawa di sini jadi tolak 5H. So, tolak 4H. Tambah 4. Okay, this is 1. So, kalau tengok sini macam kuadratik kan. Okay, yang ni pula. Tambah H sama dengan 25H tolak 11H squared. Okay. Okay, sebab ini negatif. Mai kat sini 11H squared. Okay, yang ni bawa sini jadi tolak 24H plus 4. So, okay. So, now kita dapat macam tak dua-dua apa non-linear, betul tak? You don't see any apa tu satu linear. Okay, so anybody here wants to give any suggestion how to do this? Okay, cikgu nak tanya. Bila kita jadikan subjek, apa tujuan dia sebenarnya? Siapa boleh jawab? Bila dapat soalan biasa yang cikgu setakat ni cikgu bincang. Aduh, hai. Setakat yang cikgu bincang ni kan. Bila kita duduk sibuk jadikan subjek tu. Apa tujuan kita nak tanya? Siapa boleh jawab? Apa tujuannya kita ni jadikan linear tu ke tukar jadi subjek? Apa tujuan dia? Hello? Cikgu punya base ni hilang mana tau. Sayang anak mak semua, cikgu tanya sekali lagi. Bila kita ganti nilai, kita jadikan subjek. Apa tujuan bila kita jadikan subjek? Jadi kan, kita jadikan ni subjek. Lepas kita jadikan subjek, kita buat apa? Jadi kan, kita ambil linear, tukar jadi subjek kan? Apa tujuan dia? Apa tujuan dia sayang? Jawablah.
nak hapus salah satu bukan penyebab boleh ubah. Nak hapuskan salah satu boleh ubah. So sini kita ada dua kan, Y dengan X. So bila kita jadikan subjek, kita masukkan dalam, kita ganti, okey, persamaan tu akan semua jadi transform jadi hanya satu boleh ubah, betul tak? Dia tak ada dua dah boleh ubah. Right? Okay. Sekarang cikgu nak tanya you all. Yang ini. What do you see? What do you see? Dia dengar suara sikit. Suara comel kamu tu. Yes. Kita dapat yang dia ada H saja. Jadi pada H saja kan. Dia tak ada pun apa boleh ubah lain. Right not? So siapa yang dapat? Siapa dapat? Kita ni sebelum start kita punya kelas kan, kita baca doa. Kan minta Allah terangkan hati kita. Sebelum baca doa tu kena baca doa betul-betul. Minta tolong Allah terangkan hati kamu. Okay. Siapa dapat? Saya dapat. Dah jadi satu boleh ubah, maknanya dah tak ada nak ganti-ganti lah. So apa lagi kita boleh buat? Bila dah, dah tak boleh nak ni. Ada tak kita boleh macam kata apa? Faktor kayak ni, faktor ni. Kan, faktor ni dapat nilai H. Ada dua nilai H, dua nilai H. What do you think? Okay, so cadangkan boleh tolak satu sama lain. I was thinking of that one lah. Tolak lah. Jadi maknanya sekarang ni cikgu ambil ini tolak ni atau ini tolak ini. But before that, kita tak nak yang kuasa 2 lah. Kan? Jadi cikgu nak darabkan ini jadi 11. 11 H kuasa 2. So bila cikgu tolak, dia akan hapus lah. Yang kuasa 2 ni hapus lah. Tinggal yang H. Okay. So see whether kita punya cara tu betul tidak. Because tell you the truth, this is the first time cikgu encounter this question lah. Dia sedang mengajar KBSM kan. Okay. Okay, so kita darabkan 11 lah. Kosong sama dengan 11 H kuasa 2. Tolakkan 44H tambah 44. Okay. Jadi tak payah buat apa-apa. Okay, lepas tu juga ambil ini dengan dia, tolak. Kan? So, cikgu ambil. Maybe kalau cikgu tu je kamu tak dapat, so cikgu akan dengan dia, cikgu letak kat bawah sini lah. So, dia kosong. Cikgu copy balik. Pada apa spek. Okay. Cikgu tulis balik ni so tolak. Okay, so dia tolak dia, habislah. Right. Dia tolak ini. So negatif 44 tolak dengan negatif 24. So it's like negatif 44 plus 24. Right. So kita akan dapat 20. Negatif. Okay. 44 minus 4 so be 40. Sorry. H lupa. 40. 0. Sorry. 0. Okay. So bawa 20 kat sini. 40. So H sama dengan 2. Cari nilai H dan plus. Okay. Cari nilai H dapat. Satu lagi soalan kan, kalau dia kata nilai tu maknanya dia ada jawapan satu saja. Tahu tak? Jawapan satu je. Kalau kita cari nilai-nilai, so jawapan dia lebih daripada satu. Okay, now bila you cari H, sebenarnya you bukan dapat yang macam X, Y, 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 X, 2, Y, 2 lah tak? Dia just nak ganti dekat sini ni. So, ada je kata macam yang cikgu buat sebelum ni kan. Dia kata apa maksud dia yang cikgu tunjuk. Ini kita habis sampai sini, tapi dia ada dua benda yang kita boleh lanjutkan soalan dia, right? So bila dia kata sini dah cari penyelesaian lain, maksudnya dia nak tahu satu lagi jawapan dia lah. Faham tak? Dia tak tahu satu lagi jawapan. Macam tu. So you see, you punya level seperti apa yang cikgu bincang ni. KBSM tak ada, tapi KSSM ada.
Okay. So what you have to do is you ganti je lah H sama dengan 2 tu ke sini lah. Atau let me see whether boleh ambil kat sini. H tu ganti dengan 2 sini. Okay, H ni 2 kan. So 2 X tolak Y sama dengan sama Y tolak 1 sama dengan D2 X kuasa 2 tolak 11 Y kuasa 2. Jadi persamaan dia. Okay. Now, should we go through the betapa all this okay. Sebab dia nak suruh kita cari jawapan satu lagi. Penjelasan satu lagi. So, dia nak tahu ini. Ini di H ni 2 kan? Faham tak? H ni 2. H ni 2. Sebab dia jawapan dia 5, 2. Satu kat sini lah. Faham tak? Jadi, kita ada satu jawapan dah kan? Betul tak? X sama dengan 5, Y sama dengan 2. Kan? So, ganti sini lah. Perlukah kita nak apa nak macam tak sure sama ada kita nak kena buat semula ataupun as a shortcut kita just ganti je nilai dia ke sini. Tapi yang ini kot cikgu ambil ni kan. You know why I choose this one? Because ada Y squared. Kita tahu kalau ada squared sini, biasanya kan dua jawapan kan. Kan tak? Maka cikgu ambil yang ni, dia cuma ada satu saja. So I take this one. Okay, so X kuasa 2 tolak 11 Y kuasa 2 sama dengan bawa ni semua sini lah. So, tolak X tolak Y tambah 1 sampai kosong. Okay, lepas tu takkan cikgu nak ganti nilai X kat sini kan dia tak logik lah nak ganti, dia akan dapat kosong. Okay lah, I think this is the linear, right? So you ambil satu lagi ni Okay, so you get 2x minus 2y equals to x plus y minus 1. And then bawa semua sini akan dapat 2x tolak x, so x kan. Y bawa sini jadi tolak y, so minus 3y sama dengan tolak 1. Jadikan x sebagai subjek, so minus 1 plus 3y. Lepas tu masukkan yang sini. Masukkan sini kat sini. Kan sebab ini dah linear. Ini yang subjek. Ini dah linear kan. Betul tak? Okay. So. Okay, so 2 x is this one kan. So minus 1 plus 3y. So 2 tolakkan 11 y kuasa 2 tolak dengan x is minus 3y tolak 1 lah, sedang sikit. Lepas tu tolak y
tambah 1 sama kosong. Okay, so semua jadi Y. Nampak? Semua jadi Y. Dan bila kita bahas, kita ganti, kita jadi subjek, ganti, so tu jadi nak dapatkan persamaan yang hanya melibatkan satu saja apa boleh ubah. Di sini terberjaya lah kita dapatkan satu persamaan satu apa boleh ubah. Okay, lepas tu 2, alright. Expand dulu yang ni ha. 1 pula 2 dan 3, 6 dari 1 negatif ada Y plus 9Y kuasa 2. Okay, tolak 11Y kuasa 2. Jadi expand tolak 3Y tambah 1, tolak Y tambah 1 sama kosong. Okay. Sumpah macam ni you all rasa? Apa perasaan you all semua? Berpeluh kan nak buat soalan ni? Okay. Apa tengok je, cikgu kena buat. Cikgu kena fikir tau, berpeluh cikgu. Okay, expand. So, 2 tolak 12Y tambah 18Y kuasa 2. Tapi tak ada hal lah. Cikgu suka je buat macam ni. Dia rasa tercabar. Okay, jadi dengan dia dah boleh campur dah kan. 2 tolak Y. Okay. Settlekan kuasa 2. So, dia akan dapat 7Y kuasa 2. Okay. Sebabnya. Jadi dengan ni so dapat minus 15Y. Oh, ada satu lagi. Tolak kan? So 16. Betul tak? 12, 3, 1. Okey. Dan lepas tu ni 2 tambah 2. So tambah 4. Okey. Okey, so ni kena guna. Kalau guna apa? Boleh tak kalau kita nak ni nak. Boleh ke faktor? Okey ke tak faktor? 7Y dengan Y. Lepas tu di 2. So 2. Boleh tak? Boleh dapat tak? Dapat tak? Yang ni 14. Kan? 7 dah ada 14. Ya, aku guna kalkulator Sat. Cari ni. 7 dan 38. Cikgu guna cara faktor. Boleh Okay. So, ni pula. Jadi, kita punya 16Y ni negatif tu besar. So, dulu negatif. Sebab negatif dah kena positif. 2Y negatif 14Y. So, dah dapat. Okay. So, 7Y tolak 2 sama kosong. Y tolak 2 sama kosong. So, Y sama dengan Y sama dengan 2 buat sini 2 per 7. Y sama dengan 2. Okay. So, tadi ingat tak yang kita dapat jawapan titik ni ialah 52. Kan? Ingat tak? 52. So, ini Y2 dapat ni. Y2 ni. Kan? So, this is one of the answer lah. So, dia ada answer yang ini lah. 27 tu sama here lah. Sama here. Titik kat sini kan. Maksudnya kena cek nilai X lah. Dia tak payah cari lah sebab dah tahu dah. So, tinggal nak cari yang ini. So, ambil X. Mana tadi X? X kita yang tadi kan? Y1, Y2. So, X1 ialah X1 tambah 3Y ialah 27. 27. Alhamdulillah. Dah. Okay, negatif 1 per 7. Jadi maknanya satu lagi titik tu ialah negatif 1 per 7, 2 per 7. Yang ni kalau you all ganti, confirm akan dapat 52. Okay. Boleh? So maknanya Alhamdulillah. Dia beri mahir kata penyelesaian bagi so dia kata cari penyelesaian yang lain bagi persoalan sebentar itu.
So di situ lah. So keluar ayat dah. Persamaan lain bagi soalan serentak itu ialah yang ini. Kita tulis ni. Kita tulis persamaan. Penyiasatan yang lain bagi persamaan serentak tepuknya tu cikgu ialah 1/7 27. Alhamdulillah. Okey. Okey. So patutnya cikgu nak bagi soalan ni. Any of this question here. So cikgu tinggalkan you all nak jawab lah. Cikgu rasa cikgu nak ambil soalan. Sebab soalan yang ni macam dah biasa. You know, you all form tu dah macam biasa tengok dah. Ya cikgu nak suruh you all buat ni kot. Number 10. Kita bicara soalan nombor 10. So malam ni try buat nombor 10 ni. Baca dulu at least baca. So tak ada macam besok baru nak tengok benda je macam ni. Okay. So kita jumpa besok. Okay. Sayang kamu. Sayang ilmu. Bye-bye. Stop recording.